Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menawarkan kepadaku untuk menjadikan bukit-bukit di Makkah ini sebagai emas. Aku telah menjawab, ya Allah, aku lebih suka sekiranya aku dapat makan pada suatu hari dan aku berlapar pada keesokannya, supaya apabila aku berlapar aku akan merayu dan mengingatimu, dan apabila kenyang aku dapat bersyukur dan memujimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Keterangan, inilah keadaan pribadi suci baginda yang kita bangga karena menjadi pengikut baginda dan bermegah-megah menjadi umat baginda. Sememangnya setiap amalan baginda patut kita ikuti. Teguran terhadap Hazrat Umar apabila beliau meminta untuk menambah keselesaan dan keadaan hidup Rasulullah. Sekali disebabkan suatu kesilapan yang telah dilakukan oleh para istrinya Nabi, telah bersumpah untuk tidak menghampiri mereka selama sebulan supaya mereka sadar dan insaf. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengasingkan diri di dalam satu bilik di bagian atas rumah. Kabar angin yang mengatakan bahwa baginda telah menceraikan ke semua istri baginda telah tersebar di kalangan orang ramai. Pada masa itu Hazrat Umar berada di rumahnya. Beliau berlari ke masjid. Beliau lihat orang ramai duduk secara berasingan dan menangis karena mengenangkan kesedihan dan kemarahan baginda. Para istri baginda sedang menangis di rumah-rumah mereka. Beliau telah pergi ke rumah anaknya Hazrat Habsah yang pada masa itu sedang menangis. Beliau berkata, "Sekarang kenapa menangis? Tidakkah aku selalu memberi amaran supaya jangan melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan baginda marah?" Selepas itu beliau kembali ke masjid. Di sana terdapat satu kumpulan sahabat yang sedang duduk sambil menangis berhampiran dengan mimbar. Beliau duduk di sana beberapa ketika, tetapi karena kesedihan yang amat sangat beliau tidak dapat duduk lama di situ. Beliau telah menghampiri bilik tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dan telah meminta kebenaran untuk masuk melalui Hazrat Rabah, seorang hamba yang sedang duduk berjuntai kaki di tangga bilik tersebut. Hazrat Rabah telah masuk berjumpa Nabi lalu meminta izin bagi pihak Hazrat Umar, tetapi baginda hanya berdiam diri dan tidak memberi sebarang jawaban. Beliau pergi dan menyampaikan jawaban itu kepada Hazrat Umar. "Saya telah memohon bagi pihak kamu, tetapi tiada sebarang jawaban yang diterima." Dengan perasaan putus asa, Hazrat Umar beredar dan duduk semula di sisi mimbar. Namun beliau tidak dapat duduk lama. Sekejap kemudian beliau pergi semula dan melalui Hazrat Rabah. Sekali lagi beliau memohon diizinkan. Demikianlah berlaku sebanyak 3 kali. Beliau dengan tidak sabar memohon keizinan melalui hamba tersebut. Sebaliknya Rasulullah masih tidak memberi sebarang jawaban dan hanya mendiamkan diri. Selepas permintaan 3 kali, beliau pun mula berpaling untuk pulang. Hazrat Rabah telah memanggil beliau sambil berkata, "Kamu telah diizinkan." Hazrat Umar telah masuk berjumpa Nabi. Beliau melihat baginda berbaring di atas sebidang tikar tanpa sebarang alas. Oleh sebab itu terdapat kesan-kesan tikar pada badan baginda yang mulia. Pada badan yang cantik, tanda-tanda seumpama itu biasanya akan nampak jelas. Di bawah kepala baginda terdapat sebiji bantal yang diperbuat daripada kulit binatang yang diisi dengan kulit binatang tamat. Hazrat Umar berkata, "Saya telah memberi salam kepada baginda. Perkara pertama yang saya tanya ialah, adakah tuan telah menceraikan istri-istri tuan?" Baginda menjawab, "Tidak." Selepas itu, untuk menggembirakan hati baginda, saya berkata, "Wahai Rasulullah, kita orang-orang Quraisy telah menguasai wanita-wanita kita. Namun demikian, apabila datang ke Madinah dan dilihat bahwa wanita-wanita Ansor menguasai kaum lelaki, maka wanita-wanita kita pun terpengaruh." Selepas itu saya telah mengatakan sesuatu yang hampir sama, karena kata-kata itu zahir tanda-tanda senyuman pada wajah Nabi yang mulia. Saya perhatikan di sekeliling tempat baginda dan mendapati benda-benda yang terdapat di bilik itu hanyalah 3 keping kulit yang tidak disamak dan segenggam barli yang terletak di satu penjuru. Saya
coba alihkan pandangan ke sana, ke sini, tidak ada. Saya menemui apa-apa selain itu. Melihatkan keadaan itu, saya terus menangis. Rasulullah bertanya, kenapa engkau menangis? Jawab saya, bagaimana saya tidak menangis? Ini kesan-kesan tikar yang berbekas pada badan Tuan, dan hanya barang-barang ini saja yang ada di hadapan saya. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, doakanlah semoga umat Tuan pun mendapat kesenangan, walaupun orang-orang Rom dan Persia tidak beriman, tidak melakukan ibadat, mereka masih mendapat kesenangan. Kaisar dan Kisra tinggal di taman-taman yang dialiri sungai, sementara Tuan, walaupun Tuan ialah pesuruh Allah dan hambanya tetap terpilih, tetapi berada dalam keadaan sebegini. InsyaAllah apa yang kita dengar dapat kita amalkan dalam pelajaran. Amin. Allah.